Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa telah pun kita pilih untuk kita sembang-sembang hari ini di Ruang Bicara. Dan sudah pastilah ianya merupakan satu topik yang perlu sebenarnya diberi perhatian serius oleh semua pihak. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ialah buli dan dera, di mana noktahnya. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya dan ianya merupakan satu isu yang cukup penting. Dan kenapa kita memilih topik ini sebenarnya? Kalau kita masih ingat lagi semalam telah pun tular video seorang remaja lelaki yang berusia 15 tahun telah dipukul dan disepak oleh sekumpulan remaja yang menjadi tular sebenarnya selepas dikongsikan oleh seorang pelayar Twitter. Dan satu lagi isu juga yang berlaku pada hari Sabtu lalu, seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 7 tahun disyaki telah menjadi mangsa dera kepada ibu kandungnya sendiri beserta seorang lagi rakan serumahnya yang berperwatakan tomboy. Dan kedua-dua individu itu pada hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session atas dua pertuduhan menganiaya dan mengabaikan kanak-kanak terbabit. Jadi inilah antara contoh-contoh yang amat menyedihkan, membimbangkan kita sebenarnya, dan itulah sebabnya kenapa kami di Ruang Bicara memilih topik ini untuk dibincangkan. Baiklah, kita ada dua tetamu, seorang menemani saya di studio Ruang Bicara ini dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, yang berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, iaitu Ketua dan Pakar Perunding Kanan di Jabatan Perubatan Psikologi di Universiti Malaya. Jadi Prof, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Sama-sama. Walaupun jemputan dibuat di saat-saat terakhir. Ini topik penting untuk kita bincangkan. Betul. Dan seorang lagi tetamu, macam saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Puteri Azlian Megat Ramli, iaitu pengerusi Persatuan Keselamatan Anak-anak Malaysia ataupun ringkasnya PAMA. Menarik ni. Jadi Assalamualaikum Dr. Puteri Azlian. Waalaikumsalam. Doktor sihat ya? Ya, sihat, alhamdulillah. Saya minta maaflah saya tak dapat bersama dekat studio hari ini. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita masih lagi dapat bersembang-sembang berkaitan dengan isu yang cukup relevan dan penting sebenarnya. Dan kepada penonton-penonton kita yang sedang mengikuti Ruang Bicara kita ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda di 0326040155 dan satu lagi talian tentunya lah di 0326940155. Baik, kita mulakan dululah dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Dr. Muhsin lah. Barangkali Prof, kalau kita lihat dengan apa yang berlaku, macam saya sebut tadilah, semalam pun isu ini menjadi perbincangan hangat. Malah ianya berterusan sebenarnya, walaupun ialah ada tindakan-tindakan undang-undang yang telah pun diambil terhadap pelaku-pelaku yang melakukan penderaan, buli dan sebagainya. Tetapi ianya seolah-olah macam tidak memberi satu impak ataupun kesan sebenarnya kepada masyarakat kita. Di mana silapnya sebenarnya, Prof? Terima kasih kepada Bernama kerana memberi ruang untuk berkongsi mengenai topik ini. Dan sewajarnya topik ini sebenarnya berterusan macam dikatakan tadi. Cuma pada masa-masa tertentu dia seolah-olah lebih ketara lah di media dan sebagainya. Macam konteks yang terbaru ni mungkin cara macam mana pelajar dibuli contohnya, atau didera oleh hubungan rapat antara ibu contohnya. Tetapi kalau dilihat perkara-perkara ini dari masa ke semasa, perkara ini berlaku kerana contohnya apabila mereka ke hospital dan sebagainya, ada kanak-kanak yang kita kata non-accidental injury, maknanya dia bukan kecederaan disebabkan dengan niat tertentu untuk kanak-kanak tersebut, dan dia menjurus kepada pelakuan bercorak abuse atau penderaan, dan
memang kami di hospital, contohnya jika kita ada mengesyaki bahawa ada unsur-unsur penderaan mengikut akta kanak-kanak, kita kena memberi buat laporan dan sebagainya kepada pihak berkuasa untuk penyiasatan lebih lanjut. Jadi perkara ini dari masa ke semasa memang ada dan memang saya bukanlah nak kata kita boleh 100% confident menghilangkan kejadian seperti ini, buli ataupun dera ini. Cuma kita rasa kita kena ada satu kaedah untuk mengurangkan pelakuan ini. Jadi cara am lah, dan mungkin tindakan-tindakan tertentu boleh diambil di tempat-tempat yang tertentu. Contohnya saya kata di sini macam sekolah, walaupun macam tadi kelakuan tu berlaku di rumah, tetapi kalau kanak-kanak tu berdaftar dengan sekolah dan tak pergi ke sekolah, cikgu harus mengambil tindakan lah, sebab maknanya ada cek lah dekat situ. Tapi dalam kes tertentu juga, macam yang saya difahamkan, yang satu kes ini jiran-jiran juga sedar perkara mengesyaki sesuatu. Betul. Jadi dalam keadaan benda itu berlaku atau penderaan itu berlaku, kadang-kadang mangsa tu, terutamanya bawah umur, dia tak dapat dapat bantuan dan sebagainya. Jadi jiran lah, masyarakat sivil ataupun sekolah ke mengesyaki sesuatu, kena buat sesuatu tindakan. Dan sekolah juga contohnya kalau nampak ada cedera apa-apa dekat kanak-kanak itu, boleh dibawa juga untuk nak sahkan apa sebab. Jadi nampaknya kalau segenap masyarakat, lapisan masyarakat kena ada kesedaran, bukan kesedaran, mengambil tindakan jika perkara ini berlaku. Dulu kita kata tak boleh jaga tepikan orang, contohnya kan. Sekarang ni ada sesuatu tahap lah. Kalau pergaduhan-pergaduhan biasa tu kadang-kadang rumah tangga berlaku juga, tapi kalau dah jeritan tu boleh dengar jiran sebelah dan sebagainya, kita kena trigger juga, sebab itu mungkin melibatkan keselamatan orang lain. Betul. Termasuklah kanak-kanak macam ni. Okey, kita nak sambung lagi, tapi kita juga nak dapat pandangan daripada Dr. Puteri Azlian, iaitu pengerusi Persatuan Keselamatan Anak-anak Malaysia ataupun PAMA. Tapi sesuatu yang penting Dr. Azlian, tadi pun Prof Maria Musin juga suruh saya tanya soalan ini sebenarnya. Kami ingin tahu sebenarnya, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi berbincang tentang isu ini, apa sebenarnya fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Persatuan Keselamatan Anak-anak Malaysia ataupun ringkasnya PAMA itu, Doktor? PAMA ni sebenarnya cuma kita jadikan sebagai satu platform lah. Satu platform untuk kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Berkenaan dengan aspek-aspek keselamatan. Jadi bila kita sebut aspek keselamatan ni, ianya kepada aspek keselamatan fizikal dan juga emosi. Jadi apa yang kita perlu, yang kita telah buat selama ini adalah sekadar untuk menyuarakan kita punya pandangan, kita memberi respon kepada apa yang isu-isu hangat yang sedang berlaku. So biasanya peranan PAMA lebih kepada sort of advokasi lah kepada pihak-pihak tertentu. Setakat ini kita pun nak tahu juga, Doktor, dari segi tindakan, dari segi reaksi yang dilakukan oleh PAMA bila kita melihat tentang berlakunya isu-isu yang melibatkan buli, isu-isu yang melibatkan dera dan sebagainya, utamanya yang melibatkan kanak-kanak itu sendiri. Apa yang PAMA telah dan akan terus lakukan sebenarnya? Bagi pihak PAMA, sebab kita melihat apa yang berlaku ni sebagai satu isu global yang mana kita perlu tangani bersama. Jadi bukannya tanggungjawab NGO semata-mata, tanggungjawab pihak wajib semata-mata. Jadi kolaborasi di antara NGO seperti PAMA ni dan juga pihak berwajib adalah sangat penting lah. Jadi peranan NGO, PAMA, kami lebih dekat dengan masyarakat. Sebab kami yang bersama dengan masyarakat. Jadi kami mendapatkan input daripada pihak masyarakat semua ni. Dan ini yang akan, suara-suara yang daripada bawah ini yang akan dibawa melalui platform. Jadi yang pentingnya kewujudan PAMA ni sebab kami memerlukan satu platform untuk menyuarakan ataupun untuk menyuarakan pandangan dan juga cadangan-cadangan apa yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Itu nanti kita akan kongsi bersama dengan Dr. Puteri Azlian.
Kembali semula kepada Profesor Madya Muhammad Muhsin. Ini sesuatu ialah macam disebut oleh Dr. Puteri Az dan tadi memang ini merupakan satu isu yang cukup menyentuh hati dan perasaan kita sebenarnya, dekat dengan diri kita. Tetapi pada pandangan doktor sendirilah sebagai seorang pakar di jabatan perubatan psikologi ini, apa sebenarnya yang bermain dalam minda setiap pelaku ini yang melakukan buli, yang melakukan dera ini sebenarnya? Topik dera atau buli ni cukup luas sebenarnya. Jadi macam yang kita nak bincangkan satu aspek adalah pelaku tadi, apa sebenarnya. Itu satu topik yang juga penting. Jadi bila dilihat pada pelaku-pelaku ni, kita boleh kategorilah pelaku yang dewasa ataupun pelaku yang remaja, rakan sebaya contohnya. Jadi itu saya cuba gabungkanlah macam pelakuan berunsur penderaan fizikal khususnya. Jadi pemikiran orang yang melakukan, biasanya nombor satu yang biasa melakukan ni, dia tak ada rasa simpati atau empati kepada orang yang diperlakukan tu atau kepada mangsa tu. Dia mungkin ada kekurangan dari aspek mungkin orang kata sekarang macam emotional intelligence lah, kecerdikan emosi itu kurang. Jadi dia tak dapat memahami orang yang diperlakukan sebegitu rupa. Selain daripada itu mungkin dari segi emosi, tetapi yang pelaku ni juga ada juga penyelidikan menunjukkan bahawa mereka ni mungkin, ini tragik lah, mereka mungkin pernah dibuli juga ataupun pernah diperlakukan. Jadi dia merupakan kitaran, sebab biasanya antara akibat mangsa ini berkaitan, jadi pelaku dan jadi mangsa. So mula-mula jadi mangsa, dia punya self esteem, dia punya keyakinan diri, dia punya kecenderungan sosial dia menurun sebab mungkin dia rasa dia ditindas, dia jiwa dia tertekan. Jadi untuk melepaskan keadaan ini ataupun dia merasakan emosinya terganggu, dia melepaskan pada orang lain. Jadi orang lain ni menjadi mangsa. Jadi ada penyelidikan menunjukkan bahawa sehingga 60-70% daripada pelaku buli ataupun pendera ni pernah menjadi mangsa juga. Jadi ini satu keadaan. Itu sebabnya kalau kita menjadi mangsa ataupun kita diperlakukan, kita kena mencari bantuan, sebab kita khawatiri kalau kita tak ada bantuan diterima dengan cukupnya, takut kitaran tu kepada orang lain tanpa kita sedari. Mungkin dia menganggapkan sebab dia dah selalu sangat didera, contohnya diperlakukan begitu rupa, dia jadi kebiasaan untuk diri dia. Jadi dia tak sedar dia buat dekat orang lain yang macam itu, sedangkan sebenarnya apa yang dia buat itu adalah satu tekanan jiwa untuk orang lain. Dan mungkin pelaku itu sendiri tak sedar itu satu tekanan untuk diri dia. Dia hanya sedar apabila dia marah, dia bertindak pada orang lain. Apabila dia tak suka, dia bertindak pada orang lain. Dan boleh jadi mangsa kanak-kanak remaja, boleh jadi dewasa juga, macam domestic violence. Jadi konteks besar penderaan ini semua termasuk. Dan selain daripada itu, mungkin juga kita lihat membiasakan perlakuan bercorak buli ni ataupun dera. Contohnya kadang-kadang paling ringkas sekali unsur awal dera tu ataupun buli tu macam mengejek nama. Kita panggil nama orang dengan nama yang tak suka contohnya kan. Jadi menyebabkan orang tu akan tertekan yang diberi gelaran tu kan. Jadi kalau dalam masyarakat contohnya macam tu, contohnya role model kita biasanya orang yang dewasa, ibu bapa, ibu bapa guru, kadang-kadang pemimpin pun menjadi contoh kan. Jadi bila keadaan-keadaan yang macam tadi kita menggelar orang lain dan sebagainya kan, itu unsur paling awal tu sebenarnya untuk nak kata elemen buli tu. Jadi lebih besar daripada itu mungkin berbentuk fizikal. Sebab kalau memanggil nama seseorang, fizikal dia tak ada cacat cela, tetapi jiwa dia, mental dia akan sikit sebanyak kalau hari-hari dikata begitu, dia tercedera, terganggu. Sebab kita ada di hospital ada pesakit yang datang disebabkan mereka mengalami tekanan jiwa yang teramat sangat dan sehingga bertukar sekolah contohnya kerana diejek dengan nama-nama yang tak baik. Mungkin bentuk badan dia agak besar, digelar gemuk lah macam tu. Contoh
ini tak sihat. Jadi ini elemen paling awal lah saya kata. Of course yang selepas itu elemen yang lebih serius macam dia mungkin ada fizikal, ada elemen fizikal macam dipukul dan sebagainya. Ini memang akan mencederakan emosi dan juga fizikal lah, macam kecederaan, semua itu boleh berlaku. Dan satu lagi elemen penderaan ni adalah penderaan apa dipanggil neglect, pengabaian pendidikan, pengabaian keseronokan, kasih sayang pada anak. Ini kita tak sedar, dia macam kita mengabaikan atau kita omit tak melakukan perkara tersebut. Dan akhir sekali banyak juga dikatakan sexual abuse lah. Ini saya dah merungkaikan 4 jenis inilah yang dikategorikan sebagai penderaan. Cuba kita dengar pandangan daripada Dr. Puteri Azlan berkaitan dengan isu yang sama sebenarnya, Doktor, ya. Dan kalau kita lihat kepada rekod Polis Diraja Malaysia lah sebagai satu contoh yang cukup terkesan sebenarnya, kes penderaan kanak-kanak hingga maut terus berlaku dengan ibu kandung menjadi pelaku tertinggi, iaitu daripada 220 kes bagi tempoh 5 tahun sejak 2018. Ini sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius. Tapi dari kajian dan juga dari apa yang diperolehi oleh PAMA sendiri, bagaimana PAMA melihat isu ini? Kenapa? Dan di mana silapnya? Di mana kelemahannya yang mungkin mengakibatkan berlakunya penderaan dan kes buli seperti ini sebenarnya? Okey, jadi bagi PAMA kita melihat isu ni berdasarkan kepada pandangan yang lebih global. Okey, yang mana kita lihat kalau di negara-negara lain macam US, dia mempunyai satu akta khas untuk buli. Tapi kalau pendekatan Malaysia untuk kita menangani isu buli ni, kita pergi kalau yang dibuli itu adalah di bawah 18 tahun, jadi kita melihat kepada akta kanak-kanak. Yang mana memperuntukkan apa yang penalti yang akan diberikan kepada pelaku itu. Tetapi sekarang ni ada beberapa NGO yang telah menyuarakan perlunya wujudnya satu lagi akta yang memang fokus kepada buli. Jadi akta buli ni dia lebih kepada untuk memberi penerangan berkenaan dengan apa yang dikategoriskan sebagai buli dan juga apakah penalti kepada orang yang membuli, yang khusus kepada keadaan buli-buli tertentu. Tetapi persoalannya sekarang ni yang kita perhatikan, sebenarnya apa yang berlaku dalam persekitaran sosial masyarakat itu. Kalau kita tengok di peringkat sekolah, pihak Kementerian Pendidikan telah mempunyai satu garis panduan, telah ada dah satu buku bagaimana untuk menangani kes buli. Dan juga KPM telah mewujudkan satu platform adu dan buli. Jadi sesiapa saja, sama ada ibu bapa ataupun pelajar-pelajar sekolah yang terlibat ataupun yang menyaksikan, boleh membuat laporan dengan tidak ada apa-apa birokrasi, boleh direct je nak report. Tetapi persoalannya di sini, kenapa kes-kes ni masih lagi berlaku? Kita tengok kepada pendedahan terlalu banyak diberikan oleh media massa. Setiap kali timbul ada video-video yang menunjukkan aksi dera dan sebagainya, dera dan juga buli. Kita nak bagaimana netizen akan bertindak balas, kan memberi tekanan kepada PDRM untuk segera mengambil tindakan. Dan kita gembira apabila setiap kali adanya video tersebar menjadi viral, memang pelaku itu dapat ditangkap dengan segera lah, kan. Jadi tindakan dapat dilakukan dengan segera. Tetapi kes tak pernah berhenti. Kes semakin meningkat dan juga meningkat. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat kita? Persoalannya, di manakah nilai empati dalam masyarakat kita hari ini? Saya rasa itu adalah topik utama. Yang walaupun kita boleh melaksanakan akta-akta yang baru dengan mengenakan tindakan-tindakan sibil kepada pelaku, tapi dari segi nilai masyarakat kita, sebab manusia ni, fitrah manusia, kita semua ni baik. Manusia memang fitrah dia baik, kita dilahirkan baik, kita mempunyai semua nilai-nilai murni. Jadi apa yang berlaku yang menyebabkan seseorang itu terlupa berkenaan dengan nilai-nilai baik yang ada dalam diri mereka. Jadi bila kita tengok aksi dera dan juga buli ni, dia melibatkan niat. Memang niat adalah untuk
menyebabkan kecederaan, sama ada fizikal ataupun kecederaan yang secara emosi. Okey, dan melibatkan perbuatan, dan ianya berlaku secara berulang-ulang. Jadi bayangkan, sekali pukul dah nampak orang tu mengeluh kesakitan, tapi dilakukan lagi. Jadi di mana rasa kesian, okey, rasa empati kepada orang yang menjadi mangsa? Langsung tidak ada. Okey, dan kita boleh lihat kadang-kadang dalam video tu kita boleh nampak lah ada lagi kawan-kawan lain yang turut serta bersama, dan ada juga yang menonton dengan seolah-olah macam tidak ada perasaan. Okey, seolah-olah macam TV show kan, menonton tengok orang kena bully semua. Jadi itulah di mana silapnya. Okey, seringkali orang kata ni semua silap didikan ibu bapa. Okey, bagi pihak PAMA ini bukan isu yang domestik sahaja. Okey, tapi kita melihat secara lebih global, yang mana pendekatan secara makro adalah lebih utama lagi daripada mikro. Okey, kita dah letih nak dengar orang sikit-sikit orang salahkan ibu bapa kan. Okey, ibu bapa tak pandai mengajar, ibu bapa bagi pendedahan yang tak sepatutnya. Dan kita perlu juga fikir ibu bapa ni apa yang menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara sedemikian. Okey. So satu kajian yang lebih terperinci. Okey, apa yang menyebabkan mereka ni tergamak memukul anak-anak sendiri. Okey, mencederakan anak-anak sendiri. Okey, dan bagaimana mungkin sebab lazimnya ibu dan bapa ni ada perasaan kasih dan sayang kepada anak-anak. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka ni rasa tertekan. Okey, hilang rasa kasih sayang. Fokus mereka adalah ke lain. Okey, mungkin masalah dari segi sosioekonomi, mungkin tekanan daripada masyarakat setempat. Okey, jadi approach daripada PAMA adalah lebih untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Okey, jangan menyalahkan mana-mana individu. Jangan kata ini pihak sekolah, kurikulum tidak sesuai, kurikulum belum lagi berupaya untuk menyemai nilai empati. Tetapi setiap daripada masyarakat itu, setiap individu dalam masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Okey. Nanti kita sambung lagi. Tapi saya suka bila Dr. Puteri Azlan menyebut di mana silapnya, apa yang berlaku dalam masyarakat. Kita akan berehat dan kepada anda kami beri ruang dan juga peluang barangkali anda juga ingin menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Puteri Azlan, berkongsi pandangan dan juga pendapat di mana silapnya, apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kongsikanlah bersama kami melalui dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian tentunya di 0326940155. Kita rehat dulu, kembali semula ke Ruang Bicara sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup relevan dan penting, iaitu buli dan dera. Di mana noktahnya? Tak tahulah sama ada akan ada noktahnya ataupun tidak. Ini satu persoalan yang menarik juga. Tapi saya nak kongsikan juga persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Puteri Azlan sebentar tadi, Prof. Muhammad ataupun Prof. Mohsin. Ini berkaitan dengan apa yang disebut, apa yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Dan tidak adalahkah lagi apa yang disebut sebagai rasa kesian, rasa empati, dan di mana silapnya sebenarnya? Okey, pertama melanjut daripada ulasan awal tadi, contohnya ibu bapa zaman ini kepada anak. Ibu bapa dah bukan zaman ibu bapa 30 tahun dulu. Masa saya remaja, ibu bapa saya lain. Kita tak bising kalau ibu bapa kita terlalu strict dengan kita. Tetapi zaman sekarang ni, zaman dah ledakkan IT. Kerana social media boleh diakses oleh anak-anak. Jadi contohnya kan. Jadi ibu bapa pada zaman ini memainkan peranan yang berbeza dan kena ada ilmu keibubapaan ataupun parenting skill, good parenting skill. Maknanya bila bercakap dengan anak macam mana, ataupun mengetahui apa yang anak kita lalui di social media. Contohnya kita ambil tahu, ambil berat. Kita tak boleh kata
Sebab saya lihat kadang-kadang ibu bapa anak yang kecil dia bagi saja gadget tu, dia suka anak dia dah diam kan. Tetapi sebenarnya mungkin pada peringkat 5-6 tahun mungkin dalam social media tu ada gambar-gambar yang tak sesuai, termasuklah unsur-unsur keganasan. Jadi dia membiasakan keadaan itu. Selain daripada itu, social media punya faktor juga IT kepada kanak-kanak remaja ni juga. Sebab ada juga penelitian menunjukkan bahawa kerana terlalu banyak screen time atau banyak terdedah dengan social media, social skill dia dah kurang. Maknanya bila berinteraksi face to face, dia itu yang jadi cara nak menyelesaikan masalah bukan cara yang sesuai. Mungkin caranya macam saya kata awal tadi, menggunakan bahasa yang kasar ataupun menggunakan kaedah fizikal. Terutama kalau dia dapat berkumpul atau macam mana perkumpulan remaja-remaja tu, dia memperkuatkan lagi methods yang mungkin cara tak sesuai untuk menyelesaikan masalah, mungkin bertengkar dan sebagainya, menggunakan fizikal. Jadi ini yang saya rasa membezakan zaman dulu dan zaman sekarang. Kenapa kita nampak banyak isu-isu interaksi secara fizikal dia tak berkesan dengan baik, sebab dah banyak sangat terdedah dengan cara social media tadi. Selain daripada itu, kalau dilihat memang semua pihak memang ada peranan di sini, macam saya katakan tadi, untuk menangani masalah ini. Sebab kalau baik pihak berkuasa, orang ramai, NGO, civil society yang saya katakan tadi, jadi semua ada peranan masing-masing dan kena tapi peranan ini kena satu ada hala tuju yang tertentu di peringkat mungkin polisi, dasar negara dan sebagainya, berkenaan dengan menangani masalah penderaan atau buli dan sebagainya. Sebab bagi saya dari segi aspek psikologi, itulah kalau nak kata anti-bully, dia juga anti-penderaan. Sebab bully, penderaan ni semua elemen yang sama, macam harassment juga. Tapi satu persoalan juga saya nak dapat pandangan daripada Prof Musi sendirilah. Ada tak ianya ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai penyakit mental itu sendiri? Okey, saya tak dapat nafikanlah juga macam kalau sama ada menjadi mangsa buli contohnya kan, dia boleh mengakibatkan seorang tu mendapat penyakit kita panggil PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kerap kali kita jumpa juga. Contohnya selepas dia menjadi mangsa, kalau lelaki yang membuat dia akan jadi takut. Jumpa kawan dia balik, dia jadi takut. Mungkin dia tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Jadi ini elemen PTSD tadi. Dan juga menjadi kemurungan, kerisauan, satu penyakit. Sebab bila disebut pasal gangguan penyakit mental ni, maksudnya dia dah tak boleh berfungsi dengan baik. Sama ada dia pelajar ke, dia bekerja ke, dia macam kalau kerja produktif dia rendah, mungkin ambil MC contohnya selalu kalau yang dewasa. Dan juga kalau disebut pasal pelaku pun tak dapat dinafikan juga. Tetapi biasanya elemen yang disebabkan gangguan penyakit mental di segi aspek pelaku ni, dia tak berterusan biasanya. Dia akan pada masa penyakit itu berlaku. Sebab biasanya penyakit ni dia akan datang dari masa ke semasa, tapi bukan secara berterusan. Jadi elemen perlakuan tu, dari segi saya nak kenal dia ni mungkin ada penyakit ke tak, dia tak sepanjang masa. Pada masa-masa tertentu dia berkelakuan sedemikian kepada yang pelaku tadi. Tapi pada mangsa tu boleh mengakibatkan masalah tekanan psikologi tadi lah. Dia jadi PTSD, jadi orang yang takut, low self esteem, dan paling dikuatiri kadang-kadang dia boleh mengganggu personality, perkembangan personality, sasiah diri dia sendiri. Dia rasa dirinya tak berguna, dirinya sudah macam low class, dia punya confidence level dia rendah. Jadi pembelajaran dia pun terganggu dan sebagainya. Jadi kita nak sambung lagi. Prof, kita difahamkan ada pemanggil di talian, mungkin ada sesuatu yang menarik boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita. Nur Saadah, kalau tak silap saya, dari Selangor, sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Nur Saadah. Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya nak tanya soalan. Saya adalah seorang guru tadika di private sector. Okey. Sekarang ni isu dera ni sangat-sangat tinggi kan lately ni. Jadi untuk isu dera ni, saya difahamkan untuk setengah tadika, especially for private kan, kebanyakannya guru-guru tu ada yang bukan daripada bidang early childhood tu sendiri. Jadi mungkin mereka daripada sebelum daripada
kos lain untuk join dalam early childhood dan diorang tak ada belum belajar lagi macam mana how to handle the children, and then kadang-kadang sometimes diorang macam lebih rasa kurang sabar dengan anak-anak yang kita faham selepas PKP ni anak-anak adalah sangat-sangat agresif dan diorang lebih more advanced daripada pelajar-pelajar yang Betul. so mungkin dari situ ada setengah guru-guru ataupun taska ataupun guru-guru tadika hilang kesabaran anak-anak ni. Tapi itu tidak bermakna guru-guru ni membuat sambil level kepada anak-anak ni. Jadi dari sini saya macam mana ya? Saya sepatutnya guru-guru untuk kanak-kanak early childhood ni harus saring untuk mendidik pun setidaknya mereka ataupun diberi pelajaran macam mana menghandle kanak-kanak di tadika ataupun taska. Itu untuk kes dera yang sekarang. Bagaimana pendapat Prof? Okey, faham. Terima kasih banyak-banyak Siti Nur Syahadah. Okey, ini satu persoalan yang menarik lah. Kita kongsi dulu kita dengar komen dan juga respon daripada Dr. Puteri Azlan berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Kerana ini pun satu isu yang cukup penting kerana memang kita tak nafikan berlaku penderaan terutamanya yang melibatkan guru-guru tadika di taska dan juga di di tadika itu sendiri. Jadi mungkin komen daripada doktor di mana silapnya, apa yang perlu diperbetulkan? Okey, sebenarnya saya kurang jelas soalan tadi sebab tak berapa dengar tapi daripada dia mencadangkan mungkin masanya sudah sampai di mana guru-guru di tadika, di taska juga harus sebenarnya mendapat latihan yang sewajarnya bagaimana to handle kanak-kanak yang berada di tadika dan juga di taska, kerana kita tahulah perangai kanak-kanak ini kadang-kadang begitu ialah susah untuk dikawal dan sebagainya. Tetapi kalau guru-guru yang bertugas itu ada latihan-latihan yang diberikan sebelum mereka bertugas di tadika ataupun di taska itu, mungkin ianya akan menjadi lebih mudah untuk mengawal situasi yang berlaku di tadika dan juga di taska. Okey. Sebelum ini saya mempunyai 15 tahun pengalaman mengajar guru-guru tadika dan taska, mengajar bakal-bakal guru tadika dan taska. Jadi saya tahu apakah kurikulum untuk diploma pendidikan awal kanak-kanak dan juga bachelor pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok dari segi aspek latihan, sebenarnya apa yang telah disediakan sama ada di peringkat ijazah, di peringkat sijil ataupun diploma, dan juga kursus-kursus untuk guru-guru tadika dan taska ni sebenarnya boleh dikatakan sudah mencukupi. Sebab antara aspek yang diajar bukan saja mengajar untuk bagaimana mengajar anak-anak itu membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana untuk melihat kanak-kanak dari segi memberi sokongan kepada kanak-kanak dari segi aspek pembangunan emosi, pembangunan sosial, pembangunan kognitif, dan juga bagaimana untuk membuat penilaian terhadap perkembangan kanak-kanak. Dan mereka juga telah dilatih berkenaan dengan communication, cara untuk berinteraksi dengan kanak-kanak. Ada pelbagai latihan dan juga simulasi dan mereka perlu melakukan undergo practicum. Jadi mereka dari segi latihan sebenarnya boleh dikatakan sudah cukup. Tetapi kita tengok kebanyakan student-student ada yang katakanlah CGPA 3.5, 3.6, sampaikan yang 4 flat pun. Tapi apabila mereka berada di institusi, walaupun result mereka tu adalah tinggi, tetapi mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kanak-kanak. Jadi ini sebenarnya terpulang kepada sikap individu lah. Ada sesetengah tu walaupun keputusan peperiksaan itu adalah tidak memberansangkan, tapi apabila berada di tadika dan taska, mereka boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan baik dengan anak-anak dan mereka tahu bagaimana untuk mendidik dan juga memupuk anak-anak tu ke arah yang lebih positif. Jadi ini semua adalah lebih kepada sikap individu. Maksudnya apakah nilai
yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Okey, kalau kita tengok dari segi latihan, dari segi pemantauan juga, okay, dari pihak pentadbir, tadika dan taska, okey, sebenarnya saya boleh katakan sudah cukup. Okey, kita ada kurikulum, okey, untuk sesiapa yang nak menjadi pengasuh di taska, mereka wajib untuk ambil sijil apa dipanggil permata, okey. Sijil asuhan tu, okey, dan juga untuk peringkat tadika taska, mereka perlu ambil kursus KSPK, okey, itu adalah program wajib, okey, kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey, jadi bila saya lihat kepada isi kandungan kepada KSPK, okey, yang modul permata semua ni, semuanya adalah setaraf dengan, kalau di UK kita ada early years foundation stage. Okey, sama juga kurikulum. Jadi aspek semua adalah sama. Maksudnya itu memang yang telah dibuat melalui research, okey, dan penyelidikan yang sangat-sangat terperinci. Okey, apa yang perlu ada dalam silibus untuk memperlengkapkan seseorang pendidik ataupun pengasuh itu untuk menangani hal ehwal anak-anak. Okey, cuma persoalannya kembali kepada nilai individu masing-masing. Okey. Dan sikap individu itu. Okey. Menarik. Sikap individu. Ini pun saya nak kaitkan sebenarnya Prof Muhsin ya. Terutamanya yang melibatkan ibu bapa yang melakukan penderaan terhadap anak-anak mereka sendiri. Apakah kalau kita lihat kepada situasi keliling itu sendiri kerana memberi tekanan sebenarnya kepada ibu bapa, terutamanya bila kita bercakap tentang faktor ekonomi yang mungkin begitu terdesak bagi keluarga tersebut, dan itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang hilang kesabaran, mereka hilang pertimbangan yang sewajarnya. Jadi yalah, ini antara faktor yang mungkin tak tahulah pandangan. Kalau dilihat faktor kenapa berlakunya sesuatu kejadian penderaan dan sebagainya, kita boleh lihat daripada faktor society, komuniti setempat, faktor keluarga ibu bapa lah khususnya di sini, dan faktor kanak-kanak tu sendiri. Jadi kalau kita nak dissect lebih detail, ini caranya kita kena lihat permasalahan setiap keluarga, setiap kejadian penderaan tu sendiri kan. Jadi contohnya saya nak cakap macam kanak-kanak yang ada apa itu kita panggil macam masalah pembelajaran, mungkin ada autism, masalah itu mungkin ada masalah disleksia, dia slow sikit dia belajar, tapi dia pandai sebenarnya budak disleksia ni, tapi ibu bapa tak sabar contohnya. Jadi dia akan mungkin membuat sesuatu bentuk penderaan, contohnya memaksa sebab dia tak achieve academic target pada salah satu keadaan, dia mungkin berunsur penderaan. Jadi lagi satu ADHD, hyperaktif. Budak yang hyperaktif ni memang ada satu penyakit, dia terlebih aktif, dan dia kalau pergi rumah orang dia mungkin dia explore semua benda sampai pecah rumah kawan atau rumah jiran dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tak faham dan ibu bapa tak tahu bahawa ini ada satu kena dapat penilaian psikiatri ataupun psychological, macam ini boleh berlaku lah. Jadi dia menjurus kepada abuse tadi. Dan selain daripada itu, masalah kejiranan ataupun komuniti setempat itu sendiri. Komuniti setempat itu mungkin banyak aktiviti keganasan dalam konteks kawasan tu. Pengawasan ibu bapa kurang pada kanak-kanak kawasan setempat tu. Jadi ini mungkin mendorong berlakunya ada kes buli sama-sama mereka dan sebagainya. Dan juga saya kata faktor masyarakat secara keseluruhan juga penting. Macam saya kata tadi, macam polisi dan sebagainya, macam kata doktor tadi, kurikulum cantik. Jadi di kelas banyak pelajar kita, termasuk pelajar perubatan contohnya, cara teorinya amat baik dan flat dan sebagainya. Tapi bila melaksanakan pekerjaan profesion mereka, sebab antara faktornya kurang minat, kurangnya ada empati. Tapi saya rasa di satu sudut lagi mungkin mereka yang mengawal kanak-kanak ni ataupun pekerja tadika ni mungkin ada masalah emosi juga mereka sendiri. Bila mereka bekerja berhadapan dengan senario yang sebenarnya mereka
tak dapat berinteraksi seperti result peperiksaan tadi. Dan kalau dilihat di sini, ini pentingnya penguatkuasaan. Contohnya, ada, kita tahu ada satu tadika kawasan setempat tu kena ada random check oleh autoriti. Jadi autoriti kadang-kadang konflik juga. JKM pun, Jabatan Kebajikan Masyarakat, banyak ruang lingkupnya dan dia mungkin kena buat satu SOP yang standard untuk membuat apa kena ada di tadika. Saya bagi contoh paling mudah lah. Contohnya space yang mungkin kita kata bilik 4 kali 4 meter contohnya. Kecil bilik tu. Berapa maksimum kita boleh letak di situ? Berapa pengasuh? Satu pengasuh kepada berapa orang pelajar peringkat umur 0 sampai 3 contohnya. 3 sampai 6 sebab perkembangan mereka berlain. Jadi perkara ini kena ada, bukan sekadar cantik di kertas tapi diterjemahkan di tadika-tadika kawasan setempat dan dikuatkuasakan oleh pihak-pihak tertentu yang ada kuasa lah. Contoh mungkin Majlis Perbandaran ataupun local council itu sendiri ataupun mungkin JKM kalau mampu dan mungkin ada macam hospital contohnya, kita ada lembaga pelawat untuk memastikan dia boleh random check. Maknanya betul tak dia patuh akur kepada SOP yang memang dah ditulis tadi untuk kuatkuasakan. Dan berkenaan dengan mereka yang bekerja contohnya, saya meragui lah ramai yang ada kelulusan pendidikan awal. Jadi mereka ni ada kekurangan. Seperti saya katakan tadi, untuk ibu bapa kena belajar ilmu keibubapaan tu sendiri. Ini juga pengasuh kena ada ilmu kepada. So mungkin yang ada diploma, ada degree pendidikan awal bolehlah dikecualikan beberapa kredit daripada menghadiri, tapi kepada yang lain macam satu wajib untuk menghadiri dan dia berkala. Setiap 2-3 tahun dia kena renew balik lesen dia dan juga pada masa sama mungkin buat saringan aptitude dan sebagainya, melihatkan kelakuan. Sebab kita, itulah orang kita, kadang-kadang ini tak jadi pada anak aku, jadi pada anak. Kita tak ambil risiko tu langsung. Jadi semua macam lepas tangan, anak dia je yang kena, anak dia saja kena, anak kita tak akan kena. Jadi kita tak ambil serius masalahnya. Jadi kita kena bertukar corak budaya kita, nilai kita, risiko kita tak boleh ambil. Jadi kita kena buat setiap langkah yang boleh mengelakkan risiko itu daripada berlaku. Bila kita bercakap tentang risiko, barangkali Dr. Puteri Azlan, anda menyebut tadilah, saya masih lagi nak sentuh tentang apa yang perlu kita lihat bila kita cakap tentang taska, kita bercakap tentang tadika itu sendiri. Yalah, kita tahu permintaan yang begitu meningkat disebabkan oleh keadaan sosial dan juga ekonomi ibu bapa yang terpaksa bekerja dan sebagainya, dan mereka memang mencari tempat untuk meletakkan anak mereka sementara mereka bekerja dan sebagainya. Tetapi mungkin juga, apakah anda merasakan bahawa tadi ada menyebut bahawa untuk mengambil pekerja-pekerja yang bertugas dalam tadika ataupun di taska itu sendiri haruslah mempunyai kelulusan yang sewajarnya. Tetapi bila taska itu diwujudkan dengan begitu banyak sekali di seluruh negara, mungkin pengambilan pekerja-pekerja itu juga dibuat tanpa mengira apa latar belakang, apa kelulusan pekerja-pekerja yang bertugas di tadika. Apakah ini berlaku sebenarnya yang perlu juga diberi perhatian yang serius? Okey, kalau nak ikutkan garis panduan daripada JKM dan juga daripada Kementerian Pendidikan, semuanya dah cantik. Okey, kalau saya nak respon apa yang Dr. Mohsin highlight tadi, okey, berkenaan dengan apa dia punya keluaran dan juga ruang-ruang tertentu, okey, ratio, semuanya memang telah lengkap, memang telah ada. Okey, cuma masalahnya kadang-kadang itu semua berlaku sewaktu submission untuk mendapatkan kelulusan. Okey, tetapi apabila tempat-tempat tertentu memang sudah mendapat kelulusan, dah dapat lesen, okey, atas faktor-faktor ekonomi, kadang-kadang apa yang dirancang itu tidak dapat dilaksanakan. Terutama sekali dari segi ratio lah, ratio antara anak-anak dan juga pengasuh ataupun pendidik ya. Dia ada ratio tertentu. Contohnya kalau macam baby, okey, katakanlah bawah 2 bulan semua ni, ratio dia antara 1 ke 3. Okey, ada juga ratio yang pada 4 tahun 1 ke 5. Ada ratio yang 1 ke 10. Okey, dia bergantung kepada peringkat umur dan juga tahap perkembangan kognitif dan juga perkembangan fizikal anak-anak ni lah. Tapi itulah yang saya sebutkan tadi, kengkangannya adalah dari segi faktor ekonomi lah. Okey, sebab
kalau betul-betul nak ikut ratio, pihak tadika taska terpaksa mengenakan fee yang tinggi untuk nak membayar gaji dia staff. Okey, sebab staff kalau yang degree mesti kena bayar lain, diploma kena bayar lain. Okey. Jadi ini memberi masalah kepada para ibu bapa. Ibu bapa tak mampu untuk membayar. Dan ada juga usaha daripada JKM yang bagi grant kepada setengah tadika dan juga kepada taska ya. Okey. Jadi maksudnya mereka berupaya untuk mengurangkan fee bayaran iuran bulanan kepada ibu bapa. Okay, tapi kalau tanpa bantuan daripada JKM, bayangkan kos operasi untuk membayar sewa bangunan, sewa segala utility bills, segala makan minum dan juga teaching materials kepada anak-anak ini semua menjadi satu beban kepada pengusaha tadika taska. Jadi itu adalah masalah. Kita bercakap berkenaan dengan kualiti, tapi pada masa yang sama ibu bapa tak mampu untuk membayar mengikut kualiti yang pihak institusi mahu sumbang. Jadi itu adalah persoalannya. Bila doktor sebut tentang ekonomi, saya juga nak sentuh satu lagi perkara jugalah berkaitan dengan taska dan juga tadika ni. Mungkin kerana kehendak ataupun tekanan kos yang terpaksa ditanggung itu. Apakah itu yang mengakibatkan kadang-kadang mereka mengambil begitu ramai sekali kanak-kanak untuk berada dalam taska ataupun tadika mereka dalam usaha untuk mendapat bayaran yang lebih untuk menampung perbelanjaan yang dikatakan tinggi dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya berlaku dan itu juga yang mengakibatkan kadang-kadang mereka tidak dapat mengawal situasi dan keadaan dalam taska dan tadika itu? Ya, tidak dapat dinafikan itu adalah faktor utama dari segi ekonomi. Sebab pihak tadika taska perlu menanggung kos operasi. Tapi bagi tadika taska yang berada di kawasan-kawasan elit yang mana mereka mampu mendapatkan ibu bapa yang mampu bayar. Let's say dalam 1,000 sebulan, 2,000. Jadi mereka berupaya untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik lah. Ratio yang lebih kecil, ruang yang lebih khusus kepada aktiviti-aktiviti tertentu. Setengah tu siap boleh ada gym untuk kanak-kanak kan. Jadi itu semuanya bergantung kepada sebanyak mana yang ibu bapa mampu bayar untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Jadi saya nampak juga ini adalah tak adil lah juga kalau nak salahkan pihak taska, kedekut kan. Dan juga tak follow rules semuanya. Sebab ada kekangan-kekangan tertentu dan tak dapat dinafikan lah kadang-kadang ibu bapa ni ada yang terlalu cerewet kan. Jadi faktor-faktor ni kadang-kadang memberi tekanan kepada pengusaha-pengusaha tadika dan juga taska. Mereka cuba berikan yang terbaik tetapi mereka sendiri pun ada kekangan sendiri dari segi faktor ekonomi. Okey, saya nak kembali bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Muhsin. Kebetulan tadi pun Prof menyebut tentang pengaruh media sosial. Dan kalau kita lihat pun semalam video macam saya sebut di awal tadilah seorang remaja lelaki berusia 15 tahun dipukul dan disepak oleh sekumpulan remaja lain menjadi tular selepas dikongsikan oleh seorang pelayar Twitter. Seolah-olah memang itu mereka tahu bahawa kalau disiarkan dalam media sosial mudah untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Tetapi kenapa ini masih dilakukan? Dia ada banyak sebab lah. Pertama, saya rasa etik ataupun etika kita bila di social media ataupun bila kita media etik lah contohnya, etika media. Contohnya kita jangan tunjuk muka ataupun kita jangan tunjuk unsur penderaan sebab kalau dipamerkan tu akan ada pengikutnya yang lain, akan ada repercussion effect lepas tu. Dan selain daripada itu, saya rasa inilah sebenarnya objektifnya mungkin nak viralkan, nak dapat tindakan segera, tapi kaedah yang dilakukan untuk tujuan itu ada tak betul dan saya rasa kena buat laporan polis, laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Tetapi selain pada ini saya khawatir ramai yang mendedahkan perkara-perkara seperti ini yang tak sihat di mata publik, di mata orang awam. Tujuannya nak like tu, nak jadi viral supaya dia punya Twitter ke dia punya social media akan mendapat perhatian contohnya. Itu yang kadang-kadang orang kejar, nak jadi influencer, jadi dia buat cara-cara macam ini. Jadi apa-apa pun pendedahan tu saya rasa
sebenarnya di social media memang boleh menarik perhatian pihak-pihak berkuasa, terutama dia dia hashtag PDRM dan sebagainya. Tetapi penularan tu akan menimbulkan implikasi yang lebih negatif. Maksudnya mempengaruhi orang lain, kanak-kanak remaja lain bila lihat keadaan itu dan melihat pelakuan tu yang tidak baik dan sebagainya. Jadi ini ada masalah orang kita lah. Bila kita lihat nak menggunakan social media, kita always nak catch up to be the highest like. Dan itu sebenarnya tak betul. Kita sepatutnya apabila sebelum kita meletakkan sesuatu, kita fikir dari segi mangsa yang diperlakukan, apabila dia lihat gambar dia balik semua dalam tu, keluarga dilihat, balik gambar anak dia ke, saudara mara dia ke. Selain daripada itu, mungkin kanak-kanak remaja lain tengok pelakuan tu pun menakutkan, menimbulkan risau kepada mereka yang pernah kena dera, dia akan mengimbaukan balik keadaan itu. Jadi kena fikir dari segi aspek mangsa yang individu tu kepada masyarakat yang kanak-kanak remaja, kepada masyarakat pada amnya, baru kita up kita punya atau post something. Itu cara yang sebenarnya kalau kita nak berkongsi di media sosial ni. Adakah apa yang aku buat ni akan menyelesaikan masalah atau menimbulkan implikasi negatif pada pihak-pihak tertentu. Okey, kita sayang sekali berada di penghujung sebenarnya. Jadi barangkali saya bagi peluanglah kepada Dr. Puteri Azlian. Mungkin di penghujung ini ada apa lagi yang ingin anda serukan ataupun ingin anda sampaikan, terutamanya mewakili Persatuan Keselamatan Anak-anak Malaysia ataupun PAMA. Dalam masa 2 minit, silakan doktor. Okey, sekarang ni bukan masanya untuk kita menuding jari lah kepada pihak-pihak tertentu, okey, seperti ibu bapa ke, pihak sekolah ataupun pihak berwajib. Okey, tapi kita semua perlu sama-sama memainkan peranan, okey, dalam membendung gejala buli dan dera ini. Okey, kita perlu lebih cakna apa yang berlaku dalam masyarakat setempat. Okey, dan kita perlu sentiasa mencari ruang, okey, untuk membantu okey, bagi yang memerlukan. Okey, jadi dengan cara itu kita sama-sama boleh mengurangkan tekanan hidup yang dihadapi oleh golongan-golongan tertentu. Okey, yang paling penting sama-samalah berusaha untuk memupuk nilai empati dalam diri anak-anak kita. Itu adalah yang paling utama sekali. Baik, okey, 1 minit saya beri peluang juga kepada Profesor Dr. Muhammad Muhsin. Ya. Kanak-kanak ni adalah satu pemimpin masa depan. Wajar pelaburan tu, kualiti keselamatan kanak-kanak ni dia nak seronok. Dia the team kalau sebut pada kanak. Jadi kita ibu bapa cari didikan kepada anak tu kena sepatutnya yang terbaik bagi kanak-kanak itu seronok, dan jauhkan daripada elemen buli. Jadi kita kena prihatin, contohnya kalau kita jaga, kita kena ada ilmu ke ibu kebapaan. Kalau kita hantar ke taska, kita kena tahu apa yang berlaku di sana. Kita kena prihatin keadaan setempat untuk anak kita ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Dr. Puteri Azlian Megat Ramli kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan kita tahu walaupun banyak yang kita lontarkan tentang persoalan ini, tapi ianya bukanlah akan mencapai satu noktah ataupun penyelesaian yang pantas sebenarnya ataupun tuntas. Tetapi saya percaya bahawa sekiranya semua masyarakat memberi perhatian serius kepada isu buli dan juga isu dera ini, ianya pasti akan sekurang-kurangnya, kalaupun tidak dapat dihapuskan, tetapi akan dapat dikurangkan dan akhirnya akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Itu yang lebih penting. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami sampaikan kepada anda, Ruang Bicara sudah pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ya.